Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah Miss Beatrice N. Anasaga, kumpulan assignment saya dan kepada semua sahabat-sahabat saya. Sebelum saya meneruskan poin-poin saya akan perkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Azharul Hazrin bin Ishaq. ID pelajar saya 2023-0501-0400. Jadi dalam topik ini, kumpulan kami membincangkan tentang tajuk satu iaitu perbezaan antara pemikiran etika barat dan pemikiran etika Islam. Jadi poin dalam tajuk ini saya membawa 2 poin iaitu pengenalan dan konsep. Jadi poin yang pertama saya adalah pengenalan. Perbandingan etika barat dan Islam menunjukkan perbezaan asal usul, prinsip dan sumber otoriti moral. Etika barat menitik beratkan kebebasan individu dan prinsip sekular, sementara etika Islam menekankan ketaatan kepada hukum Allah. Pemahaman perbezaan ini penting untuk menghargai kepelbagaian pandangan moral dalam masyarakat. Kemudian poin saya yang kedua adalah konsep, yang mana etika barat dan Islam mempunyai perbezaan asas dalam asal usul dan kuasa moral. Etika barat menekankan rasional dan kebebasan individu, manakala Islam menekankan ketaatan kepada undang-undang dan nilai agama Tuhan. Utilitarianism barat memberi tumpuan kepada kepentingan seluruh masyarakat, sedangkan Islam memberi tumpuan kepada undang-undang dan konsep syariah seperti akhlak dan takwa. Walaupun berbeza, kedua-dua sistem ini memberikan pandangan berharga mengenai tingkah laku manusia dalam masyarakat. Memahami perbezaan ini penting untuk menghargai kepelbagaian pandangan moral dalam masyarakat global. Itu sahaja, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera khususnya kepada Miss Beatrice N, pensyarah bagi subjek penghayatan etika dan peradaban, dan juga kepada rakan-rakan sekalian. Saya Muhammad bin Hamid, nombor kad pelajar 202306010104. Okey, disebabkan masa agak terhad, jadi saya akan terus kepada poin-poin pembentangan. Pada hari ini saya akan membentangkan 2 poin, iaitu perbezaan antara etika barat dan Islam, dan poin yang kedua perbandingan asal usul dan sumber otoriti moral. Okey, pertama sekali perbezaan etika barat dan Islam. Etika barat lebih menekankan pemikiran rasional dan prinsip sekular, dan daripada sinilah muncul etika-etika moral seperti consequentialism, utilitarianism oleh Jeremy Bentham dan deontologi oleh Immanuel Kant. Manakala etika Islam pula menekankan ketaatan kepada ajaran Allah dan nilai-nilai agama. Dalam arti kata lain, segala yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala wajib untuk dilaksanakan oleh semua penganut agama Islam. Islam menolak fahaman sekular, liberal dan ideologi barat yang lain. Seterusnya, walaupun berbeza pendekatan, kedua-dua sistem etika ini memberikan pandangan yang berharga tentang perilaku manusia dalam masyarakat. Okey, kita teruskan kepada poin yang nombor 2, iaitu perbandingan asal-usul dan sumber otoriti moral. Pertama sekali, etika barat berasal dari tradisi falsafah Yunani dan Rom, dan dipengaruhi pemikir seperti Plato, Aristotle, Julius Caesar, Immanuel Kant dan juga Jeremy Bentham. Prinsip sekular dan rasionalisme sangat menonjol, manakala etika Islam berasal dari Al-Quran, hadis dan ajaran para ulama-ulama Islam. Etika Islam mengutamakan ketaatan kepada hukum Allah seperti memperbaiki akhlak, meningkatkan ketakwaan dan prinsip keadilan. Okey, setakat itu sahaja pembentangan saya pada hari ini. Terima kasih di atas tumpuan yang telah diberikan dan sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum. Poin saya adalah implikasi untuk tindakan moral. Dalam etika barat, tindakan moral adalah dinilai berdasarkan akibat kebahagiaan atau kewajipan moral rakyat. Dalam etika Islam, tindakan moral ditentukan oleh ketaatan kepada hukum Allah dan membawa kebaikan kepada individu dan masyarakat dengan memberi tumpuan kepada akhlak dan pengabdian yang baik kepada Allah. Poin saya adalah perbincangan. 1. Perbezaan konseptual. Etika barat berpusat pada pemikiran rasional dan prinsip-prinsip sekular. Etika Islam
berakal umbi dalam ketaatan kepada hukum Allah dan nilai-nilai agama. Yang kedua, implikasi untuk tindakan moral. Etika barat, keputusan moral berasaskan utilitarianisme atau deontologi. Manakala etika Islam, tindakan moral ditentukan oleh ketaatan kepada hukum Allah dan kebaikan individu dan masyarakat. Poin ketiga, cabaran dalam memahami perbezaan. Globalisasi menunjukkan keperluan untuk memahami etika yang berbeza untuk mengelakkan toleransi dan rasa hormat antara masyarakat yang berbeza. Yang keempat, keperluan untuk dialog antara budaya. Dialog antara budaya menjadi penting untuk merapatkan jurang perbezaan dan membangun masyarakat yang inklusif dan harmoni. Sekian, terima kasih. Sejahtera, saya Jessica John G. Kondo, pelajar sarjana muda pentadbiran perniagaan. Untuk mata pelajaran penghayatan etika dan peradaban, kumpulan kami telah memilih tajuk perbezaan antara pemikiran etika Islam dan juga Barat. Untuk bab ini, saya akan memberi sedikit contoh antara etika Islam dan juga etika Barat. Okey, sebagai penerapan etika Barat dan Islam dalam kehidupan sehari-harian, kita dapat dilihat gambaran yang lebih jelas tentang perbezaan antara kedua-dua sistem moral ini. Contoh etika Barat. Etika Barat ni kita akan nampak pertimbangan dari segi utilitarianisme. Di mana kita dapat lihat keputusan kerajaan untuk menyokong program kesejahteraan sosial yang sangat luas. Keputusan yang sebegini dia dapat memberi bantuan kepada golongan miskin dan juga memperkenalkan peraturan keselamatan yang ketat. Contoh tindakan yang dilakukan adalah berdasarkan konsep utilitarianisme. Di mana kebaikan keseluruhan masyarakat menjadi faktor penentu. Misalnya pemberian bantuan kewangan, dari segi pemberian bantuan kewangan kepada individu yang memerlukan, ini dapat meningkatkan kesejahteraan mereka pada masa yang sama. Dia juga menyumbang kepada kestabilan sosial secara keseluruhan. Itu adalah contoh etika Barat. Untuk contoh etika Islam pula, dalam konteks Islam, prinsip takwa dan adil seringkali mendorong individu. Dia mendorong untuk individu bertindak dengan penuh jujur. Dan juga ada integriti dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh dalam urusan perniagaan. Dalam urusan perniagaan, seorang pedagang yang mentaati prinsip takwa akan mengutamakan kejujuran dalam transaksi dan menjauhi riba yang diharamkan oleh agama Islam. Begitu juga prinsip adil mengajar individu untuk memberikan perlakuan yang sama juga kepada semua orang tanpa kira bangsa dan juga agama ataupun status sosial. Dalam pengurusan sumber daya manusia ni, kita dapat lihat seorang majikan Islam yang mentaati prinsip Islam, dia akan memberi peluang yang sama kepada semua pekerja tanpa melakukan diskriminasi. Itu adalah contoh dalam etika Islam. Untuk perbandingan dan komplikasi pula, di antara kedua-dua ini kita dapat melihat perbezaan dari asas moral dia dan juga konsep utama antara etika Barat dan juga Islam. Dalam etika Barat, tindakan moral dinilai berdasarkan konsekuensi yang menghasilkan kebaikan kepada seluruh masyarakat, sementara dalam Islam pula tindakan moral ditentukan oleh ketaatan kepada hukum Allah dan nilai-nilai agama seperti takwa. Dan juga adil. Implikasi dari perbezaan ini adalah pemahaman yang berbeza tentang moral dan moral dan juga tanggungjawab individu kepada masyarakatlah di dalam masyarakat. Itu saja, sekian, terima kasih. Sejahtera, saya Slusni Rupini, anak perempuan Raja Manogaran. Nombor ID pelajar saya adalah 2015 0503 0075. Kumpulan kami telah memilih untuk membentangkan tajuk penghayatan etika dan peradaban. Di sini saya akan membentangkan tentang kesimpulan penghayatan etika dan peradaban. Kesimpulan yang pertama adalah perbandingan etika Barat dan Islam, iaitu memberikan pemahaman mendalam tentang perbezaan asas moral, konsep utama dan sumber otoriti moral dalam masyarakat. Etika Barat adalah menekankan pemikiran rasional, kebebasan individu serta prinsip-prinsip sekular seperti utilitarianisme dan deontologi. Etika Islam pula
menekankan ketaatan kepada hukum Allah, nilai-nilai agama dan prinsip-prinsip seperti akhlak dan takwa. Selain itu, implikasi untuk tindakan moral adalah etika barat menilai tindakan moral berdasarkan utilitarisme atau deontologi. Manakala etika Islam menekankan ketaatan kepada ketaatan kepada undang-undang Tuhan dan usaha untuk membawa kebaikan kepada individu dan masyarakat. Kesimpulan yang pertama, kepentingan dialog antara budaya. Dalam dunia yang semakin kompleks dan pelbagai budaya, dialog antara budaya adalah penting untuk memahami dan memupuk persefahaman antara etika barat dan Islam serta dalam masyarakat global yang semakin kompleks. Seterusnya, membina jambatan antara budaya. Dengan mengambil kira perbezaan dalam prinsip moral dan konsep utama, kita dapat membina jambatan yang lebih baik antara budaya dan agama dan memupuk pemahaman yang lebih mendalam dalam masyarakat global yang semakin kompleks. Kesimpulan tentang perbezaan dan kepelbagaian. Meski terdapat perbezaan yang ketara, baik etika barat maupun Islam, memberikan pandangan berharga tentang perilaku manusia dalam masyarakat, memungkinkan kita untuk menghargai kepelbagaian pandangan moral dalam masyarakat global yang semakin kompleks. Sekian, terima kasih.